Malaysia ni dia, kalau nak tengok dalam semua negara, Malaysia adalah negara yang paling susah untuk komedian buat konten. Pastikan saya akan dahulukan pada tahun 2020. Ya, kita bersama dengan Datuk Seri kita malam ini. Saya suruh bercakap. Saya kalau boleh bagilah sikit, dari 80 bilion tu dapat 2.4 pun cukup lah. Nama sudah ada, tapi saya perlu memperhatikan dahulu. So macam mana dia sekarang ni kan, sejak 2 minggu ni selepas kita dah mula balik selepas MCO kan, every week ada je watak-watak menarik yang you bawa, meletup belakang semua orang, dan mereka sangat suka lah. Of course yang tak suka komplain lah. Ramai nak tahu sebenarnya macam mana you boleh bawa banyak sangat watak-watak berlainan setiap minggu ni sebenarnya ni. Mana you dapat ilmu tu sebenarnya? Ilmu tu dia tak ada ilmu lah, tapi satu pemberian Allah bagi lah. Boleh impersonate, tiru suara tu Allah bagi, pinjaman daripada dia lah. Yang kedua, saya tiru suara daripada dulu lagi, daripada saya zaman buat stand up dulu kan, yang saya tiru suara-suara, and then ada yang suka dan yang tak suka. Tapi bagi saya keep on buat benda yang saya nak buat, saya happy buat. So kalau saya tak suka buat benda tu, orang macam mana nak suka kalau aku tak suka? So saya buat benda yang saya suka buat, dan insyaAllah orang akan suka buat. Kalau saya macam sesuatu karakter tu, kalau saya nak tiru, saya akan pastikan karakter tu saya boleh buat. Maksudnya kalau saya tak boleh buat, saya tak buat. Benda tu akan nampak obvious. Make sure bila orang tengok, kenal siapa orang tu sebenarnya. Betul. Make sure dia macam kita keluar je 1 atau 2 ayat, orang dah tahu ni siapa. Betul, macam I have numbers. Orang tahu. Dia antara dua, meniru ataupun impersonation, dia antara dua. Sama ada you boleh tiru suara atau you boleh tiru gaya. Kalau you tak boleh tiru suara, you tiru gaya. Kalau dia tak ada gaya, tiru suara. So dia antara dua tu lah. Impersonation ni sebenarnya kalau dekat barat memang satu bidang lawak, cabang lawak yang sangat diterima ramai kiranya. Tapi kat Malaysia ni kadang-kadang sensitifnya lebih sikit. So sebagai contoh, macam you boleh bawa kat majalah lawak macam ni kan, majalah lawak pula, musical superstar kiranya kan. Bila you bawa watak-watak macam tu, okay, you tak rasa risau ke, takut apabila kena kecaman? Star seorang ini pun bintang juga, star juga kan? Saya kenalkan Kak King Kelly Azman, 80 bilion yang menyaksikan konsert mega. Dek, bodak. Tarik rambut kan. Okey, balik soalan tadi. Maksudnya you tak risau ke bila kadang-kadang watak yang you bawa tu adalah mungkin watak yang disukai oleh orang ramai, ataupun mungkin watak tu sebenarnya dibenci oleh orang ramai. Tak risau ke benda tu? Malaysia ni dia, kalau nak tengok dalam semua negara, Malaysia adalah negara yang paling susah untuk komedian buat konten. Kerana Malaysia dia ada kekangan. Kita tak boleh sentuh pasal political, kita tak boleh sentuh pasal religion, kita tak boleh sentuh pasal rasis, kita tak boleh sentuh banyak. Kalau kita pergi negara luar, komedian, kalau pergi tanya komedian luar datang Malaysia, dia akan cakap Malaysia is the most country yang susah untuk buat jokes. Sebab apa? Kekangan tu banyak. So saya salute kepada semua abang pelawak saya, abang-abang saya yang melawak sekarang ni. Berbalik kepada impersonation, saya rasa beberapa karakter yang saya buat, saya tak menjurus kepada saya bagi tahu nama dia siapa. Saya pulangkan kepada penonton untuk mereka anggap itu siapa. Macam saya buat karakter saudara, saya tak bagi tahu tu siapa, korang boleh tahu tu siapa. Kalau saya bagi tahu siapa karakter tu kan, dia akan macam saya bagi direct. So saya bagi kias dulu. So kalau korang faham, korang faham. Kalau korang tak berapa nak get it, cari lah. So, maksudnya sekarang ni ramai yang suka, saya baca komen semua suka, tapi ada kecaman tak? Ada yang cakap dia ni asyik tiru suara je kan, asyik tiru je, tak ada benda lain nak buat ke. Tapi itu lebih pada skill, lebih pada kontennya. Tapi maknanya tak ada kecaman lah, mengatakan jangan tiru suara orang ni, kenapa you tiru suara orang ni, tak ada lah. Ada juga obviously sebenarnya. Kalau political kita tahu lah. Teruk sangat tak? Tak teruk sangat, biasa-biasa je. Tapi saya harap dia orang faham lah. Impersonation salah satu cabang komedi. Betul. Rather than komedian-komedian lain yang cuba body shaming and everything, I think benda tu it's a part of comedy. So kenapa you suruh I tukar, I think you should slow down, tukar dulu, terima benda tu kan. So if you think this comedy, apa saja yang kita buat tu adalah satu benda yang komedi, so it's comedy. So nak buat lawak ni bukan senang, susah. Sangat susah. 2 peringkat saja lagi. Lepas ni semi-final dan final. Cukup ke? Cukup ke watak yang akan dibawa ke final nanti? Ataupun sebenarnya dia ni dalam masa semi-final nanti mungkin akan buat surprise, tak ada bawa watak destination lagi, ada benda lain yang nak ditunjukkan selain bakat orang kata apa yang terpendam selama ini. Kalau nak bawa, cukup ke watak lagi sebenarnya nanti? Kalau perasan karakter-karakter yang baru yang saya buat di Musical Superstar, saya tak pernah tunjukkan lagi dekat luar.
Ada satu dua yang saya tunjuk, ada yang saya tak tunjuk ataupun saya tak pernah pertontonkan di atas pentas secara live lagi. Yang ini yang pertama kali di MLS lah. So untuk minggu-minggu seterusnya ada beberapa dua, dan ada juga karakter-karakter yang akan saya panggil balik datang final. Kalau insyaAllah kalau pergi final lah kan, doa-doakan lah. So saya rasa korang pun tahulah karakter apa tu. Tapi isinya mestilah fresh juga kan. Cuma karakter yang sama lah. Karakter tu remain the same, kontennya lain. Saya tak akan bawa cerita yang sama lah. Kita keluar sikit daripada musical awak sebesar sikit. Baik. Saya ada terbaca baru-baru ni, tak silap saya dalam beberapa minggu, pasal nak dilamar di Indonesia pula, nak bawa ke Indonesia. Betul ke? Saya tak tahu siapa nak lamar saya. Apa cerita ni tiba-tiba? Malaysia baru naik balik, baru nak naik, tiba-tiba nak ke Indonesia pula. Itulah pasal release lagu Ku Tak Rela kat Malaysia, and then ada release juga dekat Indonesia. Ada beberapa radio yang di interview saya tanya untuk ke sana, dan ada beberapa syarikat juga yang berminat untuk collaborate lagu Ku Tak Rela. So saya rasa satu big opportunity untuk saya lah. Aku ni siapa? Aku ni bukannya hebat sangat pun kan, tapi bila dapat peluang macam tu kita nak grab lah. Tapi sebab kekangan kita COVID-19 dan sebagainya, saya punya kerja lagi tak settle sini kan, so agak terbantuk juga plan tu. Akan ada, tapi maybe pada masa depan lah. Maybe lagi 3 bulan kita tengah plan untuk membesarkan dekat sana lah. Dia sendiri kan tak rasa bertuah ke bila time COVID ni, orang lain semua bermasalah, bisnes turun, kadang-kadang job tak dapat, tapi Daniel sendiri sebenarnya makin naik. Sedangkan Daniel sebelum ni pernah naik, pernah turun, dan kembali naik semula. Dan naik pula time orang lain susah. Apa sebenarnya rahsia dia? Solat lah, kena solat. Benda klise kalau dengar yalah tu, tapi percaya sangat saya solat insya-Allah. Hayyalah falah, hayyalah solat. Kita akan menuju kejayaan dengan solat insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah rasa naik, saya pernah rasa jatuh. So jatuh-jatuhnya, and then saya tengah build up balik career saya untuk sustain lah. Bukan benda yang mudah. Setiap hari akan ada artis baru, setiap hari akan ada komedi yang lebih bagus daripada saya, setiap hari akan ada orang yang akan tiru-tiru suara lagi hebat daripada saya. Tapi apa yang saya buat adalah saya kena pastikan kualiti itu terjaga. Kita jaga image kita, buat baik dengan orang, insyaAllah. Kita buat baik dengan orang, buat baik dengan kita. Dia nak dengar tak ni bila dia mengatakan bahawa dia ni ada contoh-contoh penghibur tak lama lagi ni yang akan menggantikan mereka yang berbakat. Contohnya macam Alif Sata, boleh mengacara, boleh menyanyi, boleh buat lawak sikit-sikit, boleh berlakon semua. Yang mengatakan dia ni pun macam tu juga, berbakat begitu kan, boleh jadi pengacara, sekarang boleh melawak, menyanyi pun boleh. Adakah itu satu yang memang dia nak kejar ke macam mana? Saya kalau orang tanya saya daripada kecil nak jadi apa, saya cakap nak jadi P.Ramlee. Saya memang nak jadi P.Ramlee. Memang saya sangat-sangat minat dengan industri ni. Saya bekerja pun belakang tabir dulu. Sebelum saya masuk depan tabir, saya start daripada saya gulang-gulang wire, tengok Samsu Yusof berlakon. Saya gulang wire, saya pegang lighting. Orang cakap, aku tak ingin nak jadi macam ini kan. Saya pernah bekerja dengan Nabil, duduk atas samping dia, buat iklan kan. Kita nak ke situ. Tapi kalau ada rezeki insyaAllah, tempoh pembelajaran untuk saya lah, dan menunggu peluang untuk saya insyaAllah. Jadi memang menuju sekarang bergerak ke arah yang betul-betul macam dia nak lah sebenarnya ni. Betul, memang saya nak menuju ke arah satu benda yang saya rasa maybe penyambung legasi kepada diorang, patah tumbuh hilang berganti. So saya mengikuti fasa-fasa tu lah. Okay, last sekali, dah nak hampir semifinal ke final, bekerja dengan 2 orang. Dua orang kawan kita lagi tu kan. Yang seorang yang memang boleh menyanyi, yang dua-dua boleh menyanyi sebenarnya. Tapi yang seorang tu tak nampak tak nampak langsung. Dia memang tak nampak langsung. So macam mana nak bekerja dengan mereka, so, macam mana input yang mereka berikan, macam mana kerjasama dengan mereka kan, sampailah tiba-tiba kan hard. Awal-awal tak nampak sangat, tiba-tiba separuh masa kedua nak menunjukkan mana tiba-tiba wah betul-betul. Rezeki sebenarnya. Rezeki sebab bekerja dengan kawan saya. Even kalau kita orang bukan kat Musical Out Superstar pun, kita orang kat luar kawan, kita orang selalu jumpa. Kalau saya pergi Meletup jumpa Azmi, kalau selalu pergi show jumpa Abang Izzat. So kita orang selalu bercakap, dan saya sebenarnya tak nak masuk pun this year. Jalur saya agak padat this year dengan liris lagu dan sebagainya. Tapi sebab PKP apa semua, saya rasa macam tak apalah, aku bantu orang kan, kita join. And then kalau korang perasan, the first second week tu memang hard, memang ke bawah ni kan. Macam benda korang buat ni kan. So saya fikir balik macam, saya harus jujur lah, time tu memang saya tak ada hati sebenarnya nak melawak. Tapi minggu ketiga sebab apa sebenarnya? Awal tu saya rasa career saya sebagai seorang pelawak saya dah end. Saya rasa dah tak ada ruang.
orang tak terima. Dan saya lagi fokus Sebab cerita lama lah kan. cerita lama lah. Okay. Tak payah cerita cuma sebab cerita lama rasa macam tu Okay. Tapi apa yang jadikan dia sebaliknya sekarang ni? And then lepas aku tak rela, saya lagi fokuskan ke arah nyanyian. Lepas tu bila masuk Musical Award Superstar ni, saya cuba cakap dengan management saya, abang saya Mahdi pun cakap, dia cakap try your luck, try your best, bagi dengan seikhlas hati. Minggu kedua, minggu pertama tu memang saya tak ikhlas pun nak buat benda tu kan, macam bila masuk minggu ketiga tu saya cuba ikhlaskan hati untuk buat. Saya cuba cari balik Daniel yang dulu korang tengok kat lawak solo. Saya cuba study balik, lapangkan dada balik. Dan alhamdulillah lah saya try. Dia sebenarnya beza buat lawak dengan bagi orang gelak, beza. Buat lawak kita cuba paksa orang gelak, bagi orang gelak dia orang akan tiba dengan kita. So itulah, nak mencari keikhlasan tu memang alhamdulillah lah, saya InsyaAllah saya ikhlas tu. Dah nampak lah dia punya butik-butik kejayaan tu. Saya mengajak semua untuk menonton Musical Award Superstar daripada GS Warna setiap hari Jumaat 9 malam. Dan jangan lupa subscribe channel ni kerana anda akan dapat 80 bilion setiap hari. Undi kumpulan Han di Musical Award Superstar, berbilion-bilion undi, berbilion-bilion pahala anda dapat. Thank you so much.